Satelit ni membawa peranti elektronik yang dikenali sebagai transponder. Bukan transgender, transgender tu Abang Jad. Assalamualaikum guys, bertemu aku lagi dalam rancangan Nengok TV. So hari ni 5 jenis satelit buatan manusia dan kegunaannya. Mengikut ilmu astronomi, satelit merupakan sesuatu objek di angkasa yang berputar mengelilingi sesuatu objek yang lain yang lebih besar, dan dia kekal berada dalam graviti objek tersebut. Bulan adalah satelit kepada planet bumi kita, manakala bumi pula merupakan satelit kepada matahari. Umumnya, apa yang dimaksudkan dengan satelit ialah sebuah objek di ruang angkasa buatan manusia yang beredar mengelilingi bumi. Secara keseluruhan, terdapat kira-kira 3,000 satelit beroperasi berada pada orbit bumi yang rendah. Malaysia mempunyai 9 satelit, tetapi 2 satelit yang masih aktif. Salah satu dia MISAT 3B dan juga MISAT 3A yang kini berada pada kedudukan orbit geosinkronus. 7 lagi satelit milik Malaysia telah direkodkan sebagai tidak aktif dan telah memasuki fasa akhir hayat. Sebelum lidah aku makin terbelit, jom kita pergi ke senarai 5 satelit yang penting yang pernah digunakan oleh manusia dalam membantu menjalani kehidupan seharian. Nombor 1. Pertama, satelit astronomi. Satelit astronomi ini asasnya merupakan sebuah teleskop yang besar terapung mengelilingi bumi. Sebagai sebuah teleskop yang besar yang berada di ruang angkasa, satelit ini mempunyai kelebihan di mana penglihatannya tidak diganggu oleh atmosfer bumi dan peralatan inframerahnya tidak diganggu oleh haba bumi. Satelit ni banyak fungsi, di antaranya ialah ia boleh digunakan untuk memetakan bintang, mengkaji fenomena misteri seperti lohong hitam, mengambil gambar planet lain dalam sistem solar dan juga memetakan permukaan planet yang berbeza-beza. Maksudnya dia memetakan permukaan planet yang berbeza-beza lah. kedua, Satelit penderiaan jauh. Satelit penderiaan jauh atau nama dia remote sensing satellite digunakan untuk memerhati dan mengukur persekitaran kita dari jauh. Ia diletakkan di angkasa bagi memerhati sumber yang penting kepada manusia. Contohnya, satelit ini boleh mengesan migrasi haiwan, mengenal pasti lokasi mineral, melihat tanaman yang rosak akibat cuaca buruk, atau melihat sejauh mana penebangan hutan dilakukan. Keupayaan satelit ini untuk mengambil gambar menjadikannya pilihan terbaik untuk mengawasi kawasan yang sukar untuk diterokai atau dimasuki oleh manusia. So bagusnya ada satelit ini, macam-macam dia boleh buat. Kalau trespassing human pun diorang boleh tahu juga. So nombor 3. ketiga, Satelit cuaca. Satelit cuaca ni sangat berguna kepada manusia sejagat. Teknologi satelit ini membolehkan kita mengetahui keadaan cuaca di serata dunia. Ahli kaji cuaca menggunakan satelit ini untuk banyak perkara, antaranya ialah pengukuran radiasi dari permukaan bumi dan atmosfer bumi, memberi maklumat tentang jumlah haba dan tenaga yang dibebaskan oleh bumi dan atmosfer bumi. Satelit ini juga mengawasi jumlah salji ketika waktu sejuk, pergerakan ais pada kutub bumi, dan juga membolehkan ahli kaji cuaca meramalkan hujan. Terdapat 2 jenis satelit cuaca, satu berada pada orbit geopigon dan satu di orbit kutub utara. Satelit Jobgan akan mengorbit bumi pada masa yang sama diambil oleh bumi untuk satu putarannya, manakala satelit orbit mengorbit bumi melalui garis meridian bumi. Satelit cuaca juga dikenali sebagai nama Meteosat. So sekarang ni kita ada satelit yang boleh tahu bila hujan ke apa semua, tapi atas kehendak dia juga. Nombor 4. keempat, Yang ini penting, satelit navigasi.
Satelit navigasi dibangunkan pada lewat tahun 1950-an. Idea penggunaan satelit navigasi ini bermula dengan pelancaran Sputnik 1 pada 4 Oktober 1957. Penggunaan GPS ataupun Global Positioning System memerlukan pengguna membeli per lokasi ataupun locator. Setelah jarak daripada 4 satelit diketahui, lokasi dalam 3 dimension iaitu latitude, longitude dan altitude boleh dikira menggunakan pengiraan matematik yang dipanggil trigonometry. Halaju dalam 3 dimension boleh dikira daripada prinsip kesan Doppler. Kini semua pengiraan ini dilakukan oleh penerima GPS dan maklumat dipaparkan secara automatik. So, GPS ni bukan saja melalui application, kau juga boleh guna longitude, magnitude tadi tu dengan 42N, 52N. So, kita teruskan dengan nombor 5. Kelima, Ini pun salah satu yang penting juga, satelit komunikasi. Satelit komunikasi membolehkan transmisi radio, televisyen dan telefon dihantar ke serata tempat di dunia kita. Sebelum wujudnya satelit, transmisi jarak jauh agak sukar dan hampir mustahil. Impossible. Satelit komunikasi mempunyai peranan pasif dalam komunikasi seperti memantul isyarat daripada bumi ke tempat lain dekat bumi juga. Satelit ni membawa peranti elektronik yang dikenali sebagai transponder. Bukan transgender, transgender tu Abang Jad. Transponder ni digunakan untuk menerima, membesar dan menyiar kembali isyarat ke bumi. Satelit komunikasi selalunya berada dalam orbit Job Gun. So, guys, itu saja untuk hari ni tentang satelit-satelit yang berada di bumi. Ada 1-2 tu memang function untuk kita, memang kita menggunakan tiap hari. So, apa-apa pun kat sini guys, aku nak minta maaf kalau ada info aku yang tersilap ke ataupun tersalah ke, korang boleh komen kat bawah insya-Allah. So, jangan lupa like, subscribe, share video ni guys. Jumpa aku lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.